Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Sidang penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan kasih sayang Allah. Semoga kita sentiasa dilindungi, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, seterusnya diberi kekuatan kepada kita ya untuk terus beramal ibadah ya dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan bicara berkaitan dengan Ramadan ya, bulan Ramadan kita 1442 Hijrah ya, pada tahun ini, di mana bulan Ramadan ataupun disebut sebagai Sayyidus Syuhur, iaitu penghulu segala bulan yang mempunyai banyak kelebihan fadilatnya. Sebab itulah disebut sebagai penghulu segala bulan berbanding dengan bulan-bulan lain, seperti juga hari Jumaat ya, disebut sebagai Sayyidul Ayyam ya, penghulu segala hari. Jadi Nabi SAW mengkhabarkan kepada kita tentang kelebihan Ramadan dalam hadis Nabi SAW, Ramadan ila Ramadan, al-Jum'ah ila al-Jum'ah, as-salatu ila as-salah, mukaffiratu lima bainahunna idza jtunibatil kabair. Maksudnya Ramadan ke Ramadan, Jumaat ke Jumaat, as-salatu ila as-salah, daripada satu solat fardu kepada satu solat fardu, mukaffirat, penghapusan. Jadi dihapuskan dosa selagi mana dijauhkan dosa besar. Maknanya di sini dijelaskan kepada kita bahawa yang dikatakan Ramadan ataupun Sayyidus Syuhur tadi ya, merupakan bulan rahmat, bulan yang penuh dengan rahmat Allah sehingga melampaui kepada 1 tahun. Jadi dikatakan Ramadan ila Ramadan, dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya kita ya, Allah beri macam-macam kelebihan, dilipat gandakan lagi pahala kepada hamba-Nya ya, dengan kasih sayang Allah disebut rahmat. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu atqun minan nar. Rahmat Allah, berbagai-bagai bentuk rahmat Allah. Malah disebut maghfirah juga sebahagian daripada rahmat Allah, iaitu keampunan. Ya, Allah beri keampunan. Dibukanya pintu syurga, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Ditutup pintu-pintu syurga, pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan dibelenggunya syaitan-syaitan. Ya, itu kelebihan, banyak disebut kelebihan Ramadan ataupun rahmat Allah dalam bulan Ramadan. Ya, kelebihan-kelebihannya
sangat banyak. Jadi kita sebagai hamba Allah, rebutlah peluang ini. Kemungkinan Ramadan ini, tahun ini 1442 Hijrah ini Ramadan yang terakhir. Kita sudah berusaha, kita sudah banyak berdoa memohon kepada Allah. Kita berhajat sangat untuk bertemu dengan Ramadan. Ya. Daripada bulan Rajab lagi kita dah berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, kita berdoa supaya kita bertemu dengan Ramadan dan seterusnya kita mendapat kebaikan dalam bulan Ramadan, mendapat segala ganjarannya daripada rahmat Allah itu. Kita berusaha, bersungguh-sungguh untuk kita mendapat kebaikan dan juga keampunan daripada Allah. Nabi SAW dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maksudnya, siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan, puasa di kalangan orang Islam, orang yang beriman, imanan wa ihtisaban, dengan waqamahu, siapa yang berpuasa dan mendirikan Ramadan, waqamahu, malamnya dengan tarawihnya, dengan qiyamnya, dengan tadarusnya, dengan infaknya. Kita hidupkan Ramadan keseluruhan, siang dan malam, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, kepercayaan, keyakinan bahawa Allah Subhanahu wa taala akan beri kepada kita, akan makbulkan permohonan kita, akan mengganjarkan segala amal ibadah kita, melipat gandakan amalan ibadah kita, ganjarannya. Imanan wa ihtisaban, dan kita mengharap Allah terima. Ya, dengan keikhlasan ibadah kita tadi Allah terima. Dan kita yakin Allah akan beri dengan ganjaran-ganjaran yang telah dijanjikan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Nescaya Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Ini kelebihan. Ini yang dikatakan kelebihan yang ada dalam Sayyidus Syuhur, penghulu segala bulan, iaitu bulan Ramadan. Oleh itu marilah kita merebut peluang ini, yang dipanjangkan umur kita sehingga kita dapat bertemu yang kita doa sebelum ni. Ya, dah kita bertemu dengan Ramadan, kita kena ingat minta sungguh-sungguh. Ya, imanan wa ihtisaban, minta sungguh-sungguh. Ya, supaya Allah makbul, Allah terima permohonan kita, hajat kita. Ya, sebab apa? Kita takut. Kita takut, kita bimbang, di mana ada juga peringatan Rasulullah SAW kepada kita. Setelah kita bertemu dengan Ramadan, kita sudah sampai ke dalam bulan Ramadan ini, tetapi kita tidak dapat keampunan. Yang ni yang kita bimbang. Yang ni yang kita takut. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nabi SAW bersabda, Man adraka Ramadan. Man adraka Ramadan. Siapa yang bertemu dengan Ramadan, siapa yang dapat Ramadan, falam yughfarlah, tetapi tidak mendapat keampunan. Na'udzubillah min dzalik. Tak dapat keampunan. Yang ni yang kita tak nak. Yang ni yang kita takut. Maknanya puasa pun tidak, tarawih pun tidak, doa pun tidak, tilawah pun tidak, infak pun tidak. Ya, kita anggap macam Ramadan ni tak ada apa-apa. Yang ni yang kita takut. Ya, dia kata ab'adahullah. Nescaya Allah menjauhkan. Ya, kita dijauhkan daripada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang kita kena ingat. Ya, sebab itu kita kena usaha, kena minta. Kita, sebab apa? Dengan rahmat Allah inilah kasih sayang Allah beri pada kita dalam bulan Ramadan ini. Rugi sangat kita. Rugi sangat kalau kita tidak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana bulan ni Allah nak beri kelebihan yang mana dikatakan oleh ulama, ya, satu fardu disamakan dengan 70 fardu. Amalan dalam bulan Ramadan satu fardu, solat fardu sama dengan 70 kali fardu. Bayangkan tuan-tuan,
seolah-olah macam 70 hari kita punya melaksanakan satu fardu. Ya, satu amalan sunat disamakan dengan satu amalan fardu, amalan wajib. Ya, gitulah rahmat Allah diberi kepada hamba-Nya khusus dalam bulan Ramadan sahaja. Jadi kita rebutlah peluang kelebihan-kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan yang sangat banyak. Dan yang paling utama, ini yang utama, tadi kita sebut tentang amal ibadah dalam bulan Ramadan, dan yang paling utama iaitu ibadah puasa. Ya, ibadah puasa ini ibadah yang wajib ke atas setiap muslim, orang yang beriman di kalangan orang Islam, sebagaimana firman Allah dalam suratul Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu, diwajibkan ke atas kamu as-siyam, iaitu puasa. Sebagaimana yang difardukan, diwajibkan ke atas umat-umat yang terdahulu pada kamu. La'allakum tattaqun. Moga-moga kamu beroleh takwa. Jadi ayat ini diseru kepada orang beriman, orang Islam. Ya, orang Islam yang beriman. Diwajibkan. Kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan kepada kamu puasa. Puasa ini ibadah, dalam bahasanya disebut as-siyam ini ialah menahan diri. Maksudnya menahan diri. Dan puasa merupakan salah satu rukun daripada rukun Islam. Sudah tentu ibadah ini sangat besar peranannya. Bukan setakat difardukan kepada umat kita, umat Nabi Muhammad SAW, malah kepada umat-umat yang terdahulu. Menunjukkan bahawa ibadah puasa ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Di samping terletak di dalam 5 rukun Islam. Ya, selepas antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan. Yang keempat daripada 5 rukun Islam. Ya, iaitu berpuasa. Berpuasa dalam bulan Ramadan. Wajib bagi kita berpuasa dalam bulan Ramadan. Tadi kita dah sebut dah dari segi bahasanya, as-siyam itu menahan diri. Bagaimana puasa yang hakiki, yang sebenarnya. Bagaimana kita nak menjadikan puasa, ibadah puasa itu betul-betul memberi kesan kepada diri kita. Puasa yang berkualiti dan puasa yang menuju kepada la'allakum tattaqun. Puasa untuk mencapai ketakwaan. Sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Baqarah yang kita bacakan tadi. Puasa la'allakum tattaqun. Puasa orang-orang yang bertakwa, muttaqin. Puasa yang kualitinya tinggi di sisi Allah. Dan kita mendapat segala manfaatnya, faedahnya daripada ibadah puasa tersebut. Imam Al-Ghazali menyebut ada 3 peringkat tingkatan puasa manusia. Yang pertama disebut puasa awam. Ya, tingkatan awam. Yang kedua khusus. Yang ketiga khususlah khusus. Ya, yang awam ni puasa biasa-biasa. Ya, puasa, apakah puasa biasa-biasa ni? Sebab kita tengok ramai orang puasa. Ya, ramai orang puasa penat, lelah, menahan diri daripada makan dan minum. Sedangkan puasanya itu tidak mencapai atau menepati puasa sebenar. Kita bimbang. Ya, kerana Nabi SAW ada mengingatkan kita dalam hadis. Nabi SAW, kam min sha'imin, berapa ramai yang berpuasa, kata Nabi. Berapa ramai yang berpuasa, kam min sha'imin, berapa ramai manusia yang berpuasa, laisa lahu min siyamih, tiada apa-apa yang dia dapat daripada puasanya illa, melainkan
al-ju' wal 'atash, melainkan lapar dan dahaga. Na'udzubillah min dzalik. Yang ni yang kita bimbang, yang kita takut, yang kita khawatir, iaitu puasa hanya puasa penat lelah kita ini menahan diri daripada makan dan minum sahaja. Kita tak dapat puasa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai tingkatan yang kedua, iaitu puasa khusus. Puasa khusus ni puasa orang yang memelihara seluruh anggota tubuh badan kita. Ya, memelihara anggota-anggota lain. Mulut kita pelihara, telinga kita pelihara, mata kita pelihara, kaki kita pelihara, tangan kita pelihara, semua panca indera. Ya, dipelihara. Ya, bukan setakat puasa, makan, minum dan kemaluan sahaja, tetapi seluruh anggota kita pelihara supaya kita masuk golongan puasa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, iaitu puasa khusus yang lebih baik. Yang ni puasa yang kita nak cari. Ya. Dan satu lagi tingkatan yang Imam Al-Ghazali sebut, puasa khususul khusus. Ya, puasa golongan muttaqin daripada anbiya, aulia, orang-orang soleh, ya, orang muttaqin, orang yang bertakwa. Ya, puasa dengan hatinya sekali puasa. Ya, memelihara seluruh tubuh badan dan juga hatinya juga. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita nak, tingkatan yang begini, berusaha untuk mencapai yang disebut tadi, la'allakum tattaqun, kerana takwa itu sendiri mempunyai tingkatan, ya, mempunyai darjat tingkatannya. Ya, sebab apa? Allah menyebut dalam Quran, ya, Allah berfirman dalam Quran, inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya orang yang paling mulia ialah orang yang paling bertakwa. Lagi tinggi takwanya, lagi mulia di sisi Allah. Tingkatan kemuliaannya itu base kepada takwa. Sifat takwanya iaitu datang daripada amal ibadah seseorang manusia tersebut. Ya, maknanya takwa ni datang daripada amal ibadah. Salah satu yang kita baca tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 183, iaitu ibadah puasa. Ya, ibadah puasa. Jadi marilah kita, ya, berusaha bersungguh-sungguh untuk dapat puasa yang betul-betul puasa yang berkualiti. Ya, melalui ibadah puasa ini, puasa yang berkualiti yang mencapai kepada darjat ketakwaan. Ya, sebab ibadah puasa ini dia melatih diri kita. Sepanjang bulan Ramadan, ya, ibadah puasa ni melatih, dia train kita. Ya, untuk salah satunya mengekang hawa nafsu kita. Ya, belajar untuk kita mengekang hawa nafsu kita. Ini antara kelebihan puasa. Sebab Nabi juga sebut as-shaumu junnah. Ya, puasa itu perisai. Puasa itu pendinding. Puasa itu perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, ya, apabila seorang daripada kamu berpuasa, fala yarfus wala yafsuq wala yajhal. Nabi kata apa? Puasa itu pendinding. Ni kedudukan puasa. Puasa itu pendinding, perisai. Ya, maka apabila kamu puasa, fala yarfuth, jangan kamu berkata kotor, bercakap kotor, cakap yang keji, tak elok, mengumpat, mengata orang, sama agak apa tu, fitnah, ya, keluar benda-benda yang sia-sia lah daripada mulut ni. Fala yarfuth wala yafsuq, jangan buat benda-benda dosa daripada selain daripada lidah tadi, mata kita, tangan kita, telinga kita, apa-apalah yang boleh bawa kepada dosa. Wala yajhal, Nabi kata lagi bahawa wala yajhal, dan jangan buat kerja yang tak ikut syarak. Wala yajhal, tak ikut syarak. Banyak benda yang kita buat kerja kadang-kadang ikut kita je, tak ikut syarak, rugilah. Kita ikut kita. Contohnya syarak kata orang perempuan, contohnya menutup aurat, pakai betul-betul tutup aurat, bertudung. Kita tak bertudung, makna kita kerja tak ikut syarak, pakaian kita tak ikut syarak. Itu disebut wala yajhal, jangan menjahili hukum hakam Islam. Macam-macam lagi lah. Sepatut kita berniaga ikut cara Islam, tapi kita nipu, itu juga termasuk wala yajhal, jangan kita menjahili, ya, tak ikut syarak. Maknanya kehidupan kita ni semuanya, ya, di bawah peraturan
syarak, ya, peraturan Islam. Fa ini mru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni shaim. Ya, apabila ada seorang ajak kita bertelagah, bergaduh, berkelahi, maka kita katakan falyaqul inni shaim, sesungguhnya aku ni puasa, aku sedang menahan diri, aku berlatih menahan diri, aku menjalankan perintah Allah, menahan diri untuk jadi orang yang sabar. Itu kelebihan puasa. Ya, Nabi SAW juga bersabda, as-saumu huwa syahrus sabr. Ramadan tu bulan sabar. Bulan sabar. Dan ganjaran dia sawabuhul jannah. Bulan sabar ni ganjaran dia adalah syurga. Allah, Masya Allah, hebatnya. Hebatnya Ramadan dengan puasa ni. Ya Allah, hebat sangat. Ya, bila kita bersabar, ganjaran dia apa? Ialah syurga. Masya Allah. Ya, jadi marilah kita sama-sama rebut, ya, bulan Ramadan ni, yang kita dapat ni, yang kita dah bertemu ni, yang kita impi-impikan ni. Ya, pulun sungguh-sungguh. Ya, banyak Allah bagi lagi dalam bulan Ramadan ni, selain daripada banyak lagi ni kita nak cerita, ya, pasal Lailatul Qadar, apa lagi ada, nuzul Quran, banyak yang ada dalam berlaku dalam bulan Ramadan itu. Kita kata Sayyidus Syuhur. Ya, Quran pula hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Quran tu fungsi dia ialah petunjuk kepada manusia, membezakan antara hak dan batil. Itu Quran. Quran yang turun pada bulan Ramadan. Dan ada lagi apa kelebihan tadi kita sebut, Lailatul Qadar. Allah beri daripada satu malam daripada bulan Ramadan ini, ada satu malam disebut Al-Qadar, malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Maksudnya, sungguhnya kami turunkannya Al-Quran pada malam Al-Qadar. Apakah malam Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, iaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah, tabarakallah. Inilah rahmat Allah, kita kata. Dalam malam Qadar ini, bayangkan dalam 30 malam ni kita pulun daripada awal. Sebab kita dah faham, Nabi sebut, imanan wahtisaban, memang kita puasa ni penuh dengan keikhlasan, ya, keyakinan. Sebab tu kita kena pulun daripada awal lagi, daripada malam pertama lagi, sehinggalah ke malam akhir. InsyaAllah dengan istiqamah kita bersungguh-sungguhnya, 30 malam, 30 hari ini buat amal ibadah dalam bulan Ramadan ni, dan satu malamnya Allah beri pada kita beribadah pada malam tu sama dengan beribadah untuk 1000 malam. Ya, Lailatul Qadr khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni, tuan-tuan, lebih kurang 83 tahun. Bayangkan beribadah pada hari itu, lebih kurang 83 tahun punya ibadah. Masya Allah, 30 hari je berusaha dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh keikhlasan, kita dapat ganjaran yang Allah beri dengan rahmat Allah ini, sama dengan lebih kurang 83 tahun beribadah. Masya Allah, inilah yang dikatakan rahmat Allah dalam bulan Ramadan. Jadi sama-samalah, ya, kita sekali lagi kita berusaha ni sebagai peringatan untuk diri saya dan juga tuan-tuan juga, sama-sama kita berkongsi, insya-Allah ada manfaatnya. Ya, saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.